Ni batuk biasa, bukan daripada wah. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahil qail hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Kesudahan golongan yang kufur engkar itu apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, berkatalah dia, Rabbirji'un, Tuhanku, hantarlah aku balik ke dunia. Al-Mu'minun 100. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Agar aku berbuat amal yang saleh yang telah aku tinggalkan dulu. Kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah ucapan, perkataan yang dia sahaja yang sebut benda itu. Dia je kata saya nak balik buat amal. Dia je yang minta. Dia je kata begitu. Wa min waraihim barzakh, dan di hadapan mereka itu, kata Allah, ada barzakh, ada dinding, ada barzakh, ada sekatan. Barzakh adalah alam di antara alam dunia dan juga alam akhirat. Bukan alam kubur yang kita nampak itu, bukan yang tu. Dia alam lain. Alam dunia, alam barzakh adalah merupakan alam barzakh ini. Boleh nampak boleh? Alam barzakh ni di antara alam dunia dan alam akhirat. Sekali dengan mahsyar ni, akhirat ni, sekali dengan mahsyar. Tengah-tengah itu apa dia? Barzakh. Sahabat sekalian, manusia dia suka tak suka dia akan menyesal. Maka dia minta pada Allah untuk balik semula ke dunia. Jadi surah Al-Mu'minun 99 100. Dia minta pada Allah apa? Rabbirji'un, Tuhanku, hantarlah aku balik ke dunia. Shah Alam lah minta balik. Ayat surah Al-Munafiqun. Al-Munafiqun ni ada 11 ayat. 8 ayat Allah Ta'ala sebut mengenai orang kafir munafik. Munafik betul. 3 ayat Allah pulangkan pada kita. 3 ayat tu untuk kita. Dia mula di mana? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Sambung lagi lah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda kamu dan juga anak-anak kamu melalaikan kamu an zikrillah, daripada ingat kepada Allah. Jangan harta benda kamu, harta benda kamu, anak isteri kamu melalaikan kamu an zikrillah, daripada ingat pada Allah. Masih ingat
tajuk bulan lepas yang belum selesai. Kitabnya pun saya dah dapat. Kitab tu dah dapat lah. Bila dapat kitab tu rasa tak habis lah. Kalau setakat setahun kuliah, confirm tak habis. Setahun tu 10 kali, 2 kali tak datang. Sebulan sekali, setiap 30 hari bulan. 2 kali tak datang. Tinggal 10. Maknanya tak sempat habis. Tak sempat habis. Cantik sangat. Saya, kerana Allah tuan-tuan semua, saya rasa kitab yang saya jumpa tu macam nak jadi penutup dalam hidup saya tu. Tuan-tuan faham tak ni? Tak faham ni. Termasuk tuan-tuan lah. Bukan aku seorang je nak mati. Tuan-tuan tak mati. Tapi bila saya tapak kitab ni, Ustaz Samuri, Ustaz apa ni, Ustaz Yasin, saya rasa ini semacam satu Allah Ta'ala nak tunjuk pada saya, khususnya pada dia. Inilah amalan-amalan yang banyak dibuat oleh Nabi, atau yang kita sebut dulu apa dia? Amara bil iksari minha, ataupun Nabi suruh kita banyak buat benda itu. Antara tadi apa? Antaranya ialah dia sebut banyakkan zikrullah, ingat pada Allah. Sedangkan ayat tadi sebut dalam surah Al-Munafiqun tadi, ayat yang 9, 10, 11, ayat 9, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu an zikrillah, daripada ingat kepada Allah, taat kepada Allah, ikut titah perintah Allah. Itu zikrullah. Kejap kita pergi semula. Ayat yang ke-10 menyebut apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Belanjalah sebahagian rezeki yang Allah beri pada kamu. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum salah seorang di antara kamu didatangi oleh maut, kematian. Tadi Al-Mu'minun 99, 100 cerita mati juga. Yang ni mati juga ni. Bila dekat saat nak kematian, dia akan sebut fayaqul, maka dia akan berkata. Boleh sebut fayaqul, bahawa pasti dia akan berkata. Yaqul ni fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' ni kita sebut dia present tense ataupun future tense, yang sedang berlaku, akan berlaku, dan future akan datang. Allah guna kalimah itu fayaqul. Allah tak kata faqala. Itu fi'lul madhi, past tense. Dia telah berkata. Ini bukan dia telah berkata, akan berkata. Kata apa yang nak mati itu? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, akhartani, akhirkan. Kasih lewat sikit lah, kasih lewat sikit. Ya Allah, kau nak buat apa? Fa asaddaqa, aku nak bersedekah duit. Harta dulu. Fa asaddaq, aku nak bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku nak jadi orang-orang yang saleh. Assalamu alaina wa ala ibadillah as-salihin. Jangan lupa tu, tiap-tiap hari kita baca dalam tahiyat kita. Sahabat sekalian, bila kita mati, itu nombor berapa tu? Itu jatuh pada nombor 5. Bila kita mati, banyakkan zikrul maut. Dalam banyak-banyak Nabi suruh tu, banyakkan zikrullah, banyakkan tilawatul Quran, banyakkan istighfar, banyakkan selawat, banyakkan zikrul maut, banyakkan beri salam, banyakkan majlis ilmu Islam, banyakkan berdoa, bermunajat.
Dalam banyak tu Nabi kata banyakkan zikrul maut. Ingatlah pada mati. Ngapa? Satu masa nanti kamu akan mati. Sebelum mati itu awak kena ingat, belanjakan apa yang Allah rezekikan kepada kamu. Berapa banyak? Mudah je sifirnya, 2,5%. Tuan-tuan ada 1,000, RM25. Tuan-tuan ada 3,000 pencen kita, maka automatik carilah orang miskin, orang susah, asnaf zakat, campurlah RM75. Mudah je kira. Sangat mudah Allah ajar kita. Hak yang minima. Ustaz, saya tak ada main 3,000 Ustaz. Saya 4,000 sebulan. Saya pencen apa pengarah apa tak tahulah, 4,000 katakan. Maka dia berapa? 100. Jom soal di masing-masing. Agak-agak setiap bulan, daripada bulan 1 sampailah 30 hari bulan, ada tak kita keluarkan sebanyak RM100? Soalah dia kita masing-masing. 50 lah Ustaz. RM10 hari Jumaat, RM10, RM10, RM10. 40 ya Ustaz. Cuma malam Ustaz mari tu dia katalah, malam Ustaz mari saya campur RM10 Ustaz, RM50 je sebulan. Tak cukup, tak cukup. Betul cerita ni, cerita betul. Bila kita mati nanti, kata Nabi, yang hantar kita ke kubur tu 3. Ni cerita orang nak mati macam saya, macam tuan-tuan. Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyit salas. Nanti ada juga tuan-tuan jumpa, saya risau tempat tuan-tuan ni ramai orang mengajar, orang-orang ustaz-ustaz kan. Ada juga matan hadis yutba'ul mayyit salasah, disebut muannas. Ada juga, tapi ini dalam bentuk muzakkar, maknanya dalam bentuk laki-laki, tak muannas perempuan. Fayarji'u tsani wa yabqa wahid yatba'u ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Nabi SAW bersabda, si mati, si mayat, si jenazah itu diikuti oleh 3 perkara. 2 perkara akan kembali dan 1 sahaja akan tetap menemaninya. Dia akan diikuti oleh keluarga, harta dan amalnya. Maka keluarga dan hartanya akan kembali pulang, sementara amalnya akan tetap menemaninya. Ada satu benda saya sengaja sebut dululah. Sekarang kita mati, suami, boleh tak isteri nak hantar ke kubur? Baik kita sebut sebelum kita mati. Kok mana kita mati dulu? Setuju? Ustaz Samburi setuju? Tak setuju? Mana Haji Zainuddin? Lama aku tak jumpa dia. Lama tak jumpa dia. Haji Anwar dah tak duduk sini dah. Dia duduk di Salak tinggi. Tahu cerita? Tak apa. Kita sesahabat ni kita ingat. Mana tadi? Apa cerita dia? Mati. Kita mati dulu. Betul. Jangka hayat laki-laki mati dulu. Boleh tak? Ni kata ni Nabi kata, dia kata ikutnya ke kubur ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang ikut ke kuburnya keluarganya, hartanya dan juga amalnya. Soalan saya tadi, boleh ke seorang perempuan
kita dah mati, suaminya boleh tak nak pergi ke kubur? Hari ni saya sengaja sebut. Sebab wanita dia ada waktu disebut waktu berkabung. Tapi belum berkabung ni tak sedap, kita duk faham lain. Dia panggil waktu ahdath, membataskan diri. Engkau tak boleh pakai lagi comel-comel. Awak tak boleh keluar rumah, tak boleh melainkan benda-benda yang bersifat wajib saja. Oleh kerana awak bekerja wajib, tu cerita lain lah. Sengaja nak pergi tengok orang sakit, tak boleh. Sengaja nak pergi kenduri kahwin, tak boleh. Soalan tadi, mati hari ni tak boleh ke hantar ke kubur, Ustaz? Saya duk tengoklah ulama punya, bukan saya punya. Mereka kata, once dah mati je, awak hanya di rumah waktu itu 4 bulan 10 hari. Kalau begitu, eloklah sebelum ke kubur itu, makna di rumah tu je lah. Jadi saya, kalau tanya saya, yang cermatnya yang itulah yang paling cermat. Tak apa, tinggal yang ni. Jadi nanti yang akan ikut kita apa? Yang akan ikut kita itu 3, harta kita, keluarga kita, harta kita, amal kita. 2 balik, keluarga kita balik, harta kita balik, yang tinggal itu apa dia? Amal kita. Sahabat sekalian, mari kita balik semula kepada tajuk ini. Balik semula. Sebab apa? Ini adalah amal-amal yang banyak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab selepas kita mati, kita tidak ada satu pengharapan melainkan pengharapan kita hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Maka waktu itu, saudara sekalian, eloklah kita buat persiapan daripada sekarang. Saya pergi nombor 1 untuk detailnya. Apa disebut dulu? Banyakkan zikrullah. Banyakkan zikrullah. Yang baca Quran tak sempat lagi. Banyakkan zikrullah. Ni pun tak habis lagi. Dia kata yang pertama tadi, banyakkan zikrullah. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, nescaya aku akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Maksud dia nak ambil yang merah tu je, dia baca semualah. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan, keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Dia nak orang berkata ni, la ayat. Apa makna ayat itu? Dia terjemah dalam tu. Kekuasaan Allah ya, kebijaksanaan Allah ya, keluasan rahmat Allah ya, ya semua bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang yang berakal itu? Dia nak kait dengan ni. Banyakkan zikrullah. Siapa yang berakal itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri, duduk, dan semasa mereka berbaring mengiring. Ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah.
Dia ingat setakat mana dia sebut nanti? Dia kata ingat pada Allah itu ialah ingatan yang banyak. Al-iksar min zikrillah. Saya ke depan lagi sebab filem ni panjang. Ke depan sikit lagi. Al-mabhasul awal al-amru bil ikthar min zikrillah ta'ala. Perbahasan yang pertama dia kata perintah supaya banyak zikrullah. Dia nak beri penekanan tu, betul warna lain sikit tu. Bil ikthar, banyak zikrullah. Berzikir, anda ingat Allah, ya dah, tapi biar banyak ingat pada Allah. Seorang Muslim bukan hanya disuruh zikrullah, ingat Allah, tetapi banyak zikrullah, kerana besar ganjarannya. Kena banyak ingat. Ingat Allah dalam semua keadaan. Semasa berdiri, semasa duduk, baringnya, sebagai menyahut seruan Allah. Yang ni kita dah sebut dah bulan lepas. Kita dah sebut bulan lepas. Apa makna zikrullah, apa makna ingat pada Allah, kita dah sebut dah bulan lepas. Bulan lepas kita dah sebut makna zikrullah itu ialah membawa makna kita ingat Allah dengan lisan, perkataan mulut kita, dengan perbuatan kaki tangan kita, ingat pada Allah. Termasuklah juga hati akal kita ingat pada Allah. Waktu mana? Waktu awak berfikir, waktu awak merancang, waktu awak buat perancangan itu ini, ingat semua perancangan awak itu hendaklah dalam keadaan zikrullah, taat kepada Allah. Sehingga ini tak ada bulan lepas. Berkata Ibnu Hajar, ulama hadis, sesungguhnya yang dikehendaki dengan zikrullah, ingat Allah, dalam hadis Abi Darda, nanti saya baca, ialah az-zikrul kamil. Az-zikrul kamil ni hak ustaz-ustaz kita yang ada ni tak payah terjemah dah. Bila sebut je dia faham, sepaham-pahamnya. Az-zikrul kamil. Apa dia? Az-zikrul kamil. Kamil makna apa? Sempurna. Sempurna. Az-zikrul kamil maknanya ingatan yang menyeluruh. Ia meliputi zikir lisan, zikir hati kita yang menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahawa perbuatan kita itu, percakapan kita, hatta hati kita tu, semuanya menjurus kepada satu apa dia? Menjurus kepada Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha agung, Allah lah segala-galanya Allah. Dia nak pergi ke situ. Segala-galanya Allah, segala-galanya Allah. Itulah sifat yang nak dimaksudkan dengan az-zikrul kamil, zikir yang sempurna dalam seluruh tindak tanduk dia tadi. Kalau begitu keadaannya, kata Syekh Ibnu Hajar ini, maka terhasil yang demikian. Ni, terhasil yang ni, zikir apa ni, ingatan yang sempurna ini lebih baik daripada berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Lebih baik, Syekh. Lebih baik daripada salat. Bukan salat fardu lah, yang salah faham. Lebih baik daripada puasa. Lebih baik daripada bangun salat malam. Lebih baik daripada kita membelanjakan emas dan perak. Mana hadis dia? Tuan-tuan dah suspend dah. Ustaz ni, ustaz dia betul ustaz. Takkanlah dengan berjihad di jalan Allah lebih lagi orang ingat pada Allah. Ini hadis dia. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. Maksudnya Abu Darda radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah bersabda, tidakkah aku memberitahu kamu tentang yang terbaik dari amal-amalku? Ataupun adakah hendak aku beritahu pada kamu apa amal-amal kamu yang terbaik dan yang paling suci di sisi Tuhanmu, mengangkat darjatmu dan lebih baik bagi kamu daripada membelanjakan emas perak, lebih baik daripada bertemu dengan musuh. Kamu memukul leher mereka, mereka memukul leher kamu. Mereka menjawab, sudah tentu. Ini lebih baik daripada berperang, lebih baik daripada bersedekah emas perak. Sudah tentu ya Rasulullah. Mereka menjawab, sudah tentu. Rasulullah berkata, Rasulullah kata apa dia? Zikrullah, ingat Allah. Kemudian Muaz bin Jabal berkata, tidak ada yang dapat menyelamatkan diri daripada azab Allah daripada mengingati Allah, zikrullah. Oleh sebab itu, Tuan Syekh kitab ini dia bawalah apa yang disebut oleh Ibnu Hajar sebagai seorang ulama hadis yang hebat. Bukan boleh tafsir ikut otak kita. Engkau apa pasal tak bersedekah tahun belakang tu? Engkau apa pasal tak ada bangun tahajud segala benda? Engkau apa pasal tak puasa sunat? Macam ustaz hari ni, aku tak puasa hari ni. Ramai juga. Saya mengaku aku tak puasa hari ni. Saya beratus kilometer duk berjalan. Jadi saya fikir hari ni tak nak puasa. Tak puasa lah. Boleh pergi makan, masalahnya pun, tapi tak payahlah. Macam mengada pula dah tak puasa pergi makan kan. Lebih baik daripada bangun tahajud. Betul cerita ni. Lepas tu saya kata kitab ni tak habis. Kalau setakat 10 kali kuliah tak habis. Maka kata Imam Ibn Hajar Al-Asqali, dia kata ingat Allah di situ dalam hadis tadi ialah az-zikrul kamil. Masya Allah. Dan memanglah seluruh hidup kita ni ibadat yang paling hebat, dia satu-satunya semayanglah. Hujah dia mudah je. Semayanglah satu-satunya hebat yang ibadat yang hebat, satu-satunya kefarduan Nabi terima di langit sana. Semayang untuk apa? Wa qimis salata li dzikri. Dia balik situ balik. Dan dirikanlah salat untuk ingat padaku. Kalau macam penuh ayat ni, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu sembahlah, abdikanlah diri kepada aku, dan dirikanlah salat untuk mengingati daku. Jadi kalau kita sebut zikrullah yang paling hebat, salatlah. Yang paling hebat sekali, salatlah. Ke depan. Kan tak habis nanti. Mana tadi? Sini. Depan lagi. Ni ayat-ayat ni boleh baca tapi dia panjang. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah dzikran katsira. Dia nak tunjuk kata banyak-banyak tu, katsira. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, uzkurullah, ingatlah Allah. Macam mana? Dzikran katsira. Ingatlah Allah dengan ingatan, sebutan yang sebanyak-banyaknya. Makna apa dia? Biar banyak.
Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan waktu petang. Pagi petang. Nanti Tuan Syekh ini dia akan sebut, bilakah Nabi berzikir tasbih sekian? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Bila Nabi baca? Itu dia sebut Syekh. Saya dah dapat kitab tu, saya tengoklah. Bila pula Nabi baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bila Nabi buat? Itu semua ya. Bila pula Nabi baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bila Nabi baca ini? Bila Nabi baca? Masya Allah. Siap dengan hadis dia bawa. Sini nak sebut sementara ini apa dia? Ingat pada Allah banyak ke depan lagi. Wa an Abdullah bin Basr anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i'al Islam qad kasurat alayya fa akhbarani bisyai'in atashabbasu bihi. Ni kalau salah baris ni tuan-tuan jumpa saya betulkan. Saya tak kisah. Sebab saya bukan pakar bahasa Arab. Qal la yazalu lisanuka ratban min zikrillah ta'ala. Daripada Abdullah bin Bas, bahawa seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam banyak atas aku nak buat ni. Maka khabarkan pada aku sesuatu yang aku boleh teruskan dengannya. Banyak sangat nak buat ni. Cuba beritahu satu benda yang mudahlah aku nak buat, Rasulullah. Nabi kata apa dia? La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Sentiasalah lidahmu basah dengan zikrullah. Masya Allah. Lagi. Mana ajaza minkum anil lail, barang siapa yang lemah untuk bangun malam, sukar. Dengar baik-baik, ni hadis Nabi. Patut tak fikir dengan otak kita kan. Kedekut harta untuk dibelanjakan, macam dia kata ke kita je. Pengecut dengan musuh untuk berjihad, nak berdakwah pun takut nak cakap Islam. Falyukthir zikrullah, maka perbanyakkan. Falyukthir zikrullah, maka perbanyakkan ingat pada Allah. Awak ni dahlah malas, bangun malam malas, ada harta kedekut. Nabi kata apa dia? Nak berjihad pun takut. Maka Nabi kata perbanyakkan zikrullah, ingat kepada Allah. Setuju? Mana boleh tak setuju? Ini hadis Nabi. Betul ustaz ni. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukallima an-nas salasata ayyam illa ramza. Wadhkur rabbaka kathira wasabbih bil asyi wal ibkar. Nabi Zakaria berkata lagi, wahai Tuhanku, jadikanlah bagiku satu tanda yang menunjukkan isteriku mengandung. Allah berfirman, tandamu itu ialah engkau tidak akan dapat berkata-kata dengan orang ramai macam biasa selama 3 hari 3 malam, melainkan dengan isyarat sahaja. Wadhkur rabbaka kathira, dan ingatlah kepada Tuhanmu dengan berzikir banyak-banyak. Sahabat sekalian, maksud dia begini, cerita dia. Nabi Zakaria ni dia tak ada anak, isteri dia mandul. Bila tengok Maryam, anak saudara dia dapat anak saudara Maryam, baik budak dia, aku nak anak. Dia berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, berilah aku zuriat yang baik. Okey. Akhir dia pergi semayang. Tengah dia semayang, datang malaikat beritahu dia, yubashiruka biyahya.
Allah gembirakan awak dengan seorang budak nama Yahya. Yahya mana hidup. Dia tanya, Rabbi ja'alli ayah. Apa tanda? Tanda kau tak boleh bercakap dengan manusia. Saya biasa boleh bercakap. Apa khabar Haji Makno? Boleh cakap kan? Apa khabar Tuan Haji? Apa khabar Ustaz? Apa khabar? Boleh. Hari tu tak boleh. Bahasa isyarat je boleh. Tetapi dalam zikrullah boleh pula dah. La ilaha illallah. Wazkur rabbaka katsira. Lalu kata Tuan Syekh kitab ni, dia kata Nabi Zakaria lebih layak untuk tidak berzikir pada Allah. Pasal dia tak nak bercakap. Dia tak nak bercakap, bisu jadi bisu. Tak boleh nak bercakap. Bahasa isyarat je. Kalau Nabi Zakaria dalam keadaan tak boleh nak bercakap, Allah perintahkan dia, wadhkur rabbaka katsira. Awak hendaklah berzikir, ingat pada Allah banyak-banyak. Tapi nak sebut subhanallah, contohlah alhamdulillah, tu boleh. Cakap tak boleh. Subhanallah. Ini kita zikrullah. Ke depan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'ah fasbutu wadhkurullaha katsira. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertembung dengan suatu pasukan musuh, maka hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya. Satu, dan wazkurullaha katsira. Ingatlah Allah banyak-banyak. Awak tengah perang, ingat Allah banyak-banyak. Ingat Allah. Bukan berkata subhanallah, alhamdulillah. Bukan itu saja. Itu nanti kemudian sikit. Ingat Allah. Tengah perang, kalau dah musuh dah jatuh, jangan awak pancung dia. Ingat Allah. Kalau awak melalui tempat-tempat ada tumbuh-tumbuhan, ada kolam, engkau jangan khianat kolam-kolam ini. Ini maknanya engkau ingat pada Allah. Kepan lagi. Masuk isyak kita azan. Kita rasa malah, berhenti terus. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sebut lagi. Sebab dia nak pergi sini ni. Dia nak sebut sini. Banyaklah ingat pada Allah. Itu sebab dia bawa ayat Quran lagi. Sesungguhnya adalah contoh bagi kamu pada salat itu, contoh ikutan yang baik. Siapa nak ikut? Orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula wa dzakarallaha katsira, dia ingat pada Allah banyak-banyak. Hebat agama kita, Syekh Hajar kita. Tadi cerita perang, ni cerita ikut Rasulullah. Hak ni cerita apa ni? Sembahyang Jumaat pula. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bay' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan salat pada hari Jumaat, ingat diikat dengan hari Jumaat itu, fas'au, maka segeralah kamu ila zikrillah, untuk mengingati Allah, wazarul bai', dan tinggallah jual beli. Cuba kita tengok, bila azan je fas'au, segera mana? Ila zikrillah, ingat Allah. Ngapa pula segera ingat Allah? Yang rasa bagusnya fas'au ila salah, segeralah pergi sembahyang. Tuhan tak kata ila salah. Sebab Jumaat tidak bermula dengan salat, dia mula dengan apa? Dengan khutbah. Maka ramailah orang kita silap. Dia kata tu baru azan, itu baru khutbah. Cendol tengah jual, lagi beli cendol. Hak tukang jual cendol, engkau jual cendol. Hak jual makanan juga. Ustaz, yang jual tu orang perempuan ustaz, yang makan. Betul, benda ni special benda ni. Dan di Selangor antara yang dibincangkan. Di Selangor. Tapi saya tak pakar benda tu. Saya suka sebut tak pakar. Sebab nanti letih kalau kata-kata kita bijak, pandai sangat.
Bolehkah di saat khatib sedang membaca khutbah, tong-tong derma berjalan? Itu orang bincang tahu je. Kita tak boleh bincang. Kalau bincang membala, jangan berbincang. Serah ke ulama-ulama, mufti-mufti bincang. Ni mana? Mekah ke Madinah? Masih pendek. Tak apa, kita tangguh sekejap, azan dulu. Nanti sambung lagi sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. La haula. Hayya 'alas salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. Ini pun kita tak sampai lagi. Hak mana? Selepas daripada azan, Nabi kata selawat dulu. Memang ada hadis dia, saya dah semak dah. Dia punya fadilatnya besar. Fadilatnya besar. Berkait dengan keampunan dosa si Allah. Kita lepas orang azan, la ilallah, Allah apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Betul tak? Tak betul? Betul lah, aku pun gitu juga dulu. Bukan kata tuan-tuan je, saya pun gitu juga. Dah tak belajar. Orang suruh belajar, tak belajar. Nah. Orang kata belajar, banyakkan belajar. Kita tak belajar je. Kadang-kadang kita sibuk nak solat, sibuk nak puasa, sibuk nak bersedekah, sibuk nak pergi umrah. Yang salah faham ya. Belajar tak nak. Belajarlah. Belajar. Sibuk nak berzikir, sibuk nak baca Quran. Ustaz ni dia tak baca Quran, dia tu dia suruh baca Quran. Jangan salah faham. Dia nak sebut apa dia? Kalau kata nak baca Quran kan, dia akan sebut nanti. Apa dia? Quran itu adalah ma'dabatullah atau ma'dubatullah atau ma'dubah atau ma'dabah. Nanti sampai sini nanti kita sebut nanti. Kemudian Nabi kata tu, fata'allamu, kamu hendaklah belajar. Nabi bukan sebut saja Quran itu adalah hidangan Allah, Quran itu adalah adab Allah Ta'ala beri pada ke manusia, tapi Nabi suruh pada belajarlah kamu.
Belajar. Sebab tu semua yang kita nak bincang ni, kita kena belajar. Nombor 8. Ada apa? Nombor 7. Okey, sambung kita tadi. Mana tadi? Sikit lagi. Ya ayyuhalladzina amanu idza nunis salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Segera ingat Allah. Bila azan je, khususnya azan yang kedua, sebab kita azan 2 kali di Malaysia, maka wajib tinggal segala jual beli. Timbul masalah. Ustaz, saya datang masjid dah, cuma tong derma je berjalan. Tong derma je berjalan waktu tu. Ada sebuah masjid di Selangor. Sekarang tak, dia dah haida. Dia dah berhenti dah. Dia buat macam mana? Dia letak semua tong-tong depan pintu masjid. Letak satu letak semua. Tak ada dah budak-budak tolong kutip. Orang tengah baca khutbah dia kutip. Tak ada. Tak buat dah. Masya Allah. Mana apa dia? Masjid itu sudah belajar. Tak ada tengah orang khutbah itu, sebut satu lagi, sibuk nak bergentil buah tasbih. Subhanallah, subhanallah. Dah. Dengar khutbah elok-elok. Ambil pengajaran. Mana banyak benda yang kadang-kadang kita buat ini bercanggah. Bukan kata berdosa dah, tak kena. Lagi satu. Last. Kita tak sempat lagi ni. Ini dia bincang pula. Apa kelebihan zikrullah? Nanti bulan depan kita akan ambil terus itu. Sebab saya pun tak sabar. Bukan tuan-tuan tak sabar. Bila nak habis orang tua ni, memanglah aku pun tak sabar. Dia bincang pula. Apa dia zikir-zikir terbaik Rasulullah? Masya Allah. Dan disebut nanti pula bila masanya tu. Kan kita dah sebut lama. Saya ni ustaz, kita ni ustaz, aku nak ikut Rasulullah yang terbaik. Saya ambil contoh yang bawah sekali sudah. Yang bawah sekali. Ni bila kita baca ni 10 kali. Bila kita baca 10 kali, contoh aja. Selepas solat fardu maghrib. Selepas solat fardu isya. Sebab Nabi tunjuk contoh kat kita. Uswatun hasanah. Nanti bulan depan panjang umur tuan-tuan dan saya, insya-Allah kita jumpa. Ni nak perhabis yang kat sini je. Bawah tajuk mana? Banyakkan zikir. Ambil bahagian tu je. Okey. Habis kita sembahyang. Sembahyang Jumaat, khutbah, solat Jumaat. Habis sembahyang. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kita berhenti sini ya. Kemudian setelah selesai salat, maka bertebarlah kamu di muka bumi. Ustaz, hari Jumaat kan cuti bagus, tak payahlah sibuk. Tapi lebih baik cuti hari Jumaat. Jadi tak sebab balahlah. Quran tak suruh cuti. Dengan maksudnya nak cuti silakan, tak nak cuti tak apa. Lepas mayang je, fantashiru fil ard, bertebarlah di muka bumi. Cari apa? Wabtaghu min fadlillah. Engkau carilah kurniaan Allah. Engkau apa kerja? Pencen ustaz, duduk di rumah. Engkau apa kerja? Bisnes lagi ustaz. Engkau apa kerja? Saya orang politik ustaz, mentadbir negeri dan negara. Bagus. Awak apa dia? Saya ustaz ahli sokan seumur hidup ustaz. Awak apa kerja? Tak ada kerja, duduk saja. Okeylah. Buatlah kerja masing-masing kan. Allah kata apa hujung tu tengok. Wadhkurullaha katsira. Waktu nak pergi solat tadi, Allah sebut ila zikrillah, ingat Allah. Awak dah habis solat, terlibat dengan cari makan dalam kehidupan hari-hari, Allah sebut lagi pula wadhkurullaha katsira. Awak ingatlah Allah banyak-banyak. Masya Allah. Ingat, awak jangan menipu, awak jangan makan riba, awak jangan makan rasuah, awak jangan berniaga tipu-tipu cara haram. Itu makna wazkurullaha katsira. Awak ingatlah Allah banyak-banyak. Ramai orang menipu dalam jual beli, ramai yang menipu dalam hubungan sesama manusia, ramai yang menipu.
La ilaha illallah. Apa hasilnya kalau kita betul-betul ingat pada Allah, cari makan dengan baik? Nah, ini last sekali. La'allakum tuflihun, supaya kamu berjaya di dunia akhirat. Masih ingat kita sebut dulu? Hayya 'alal falah. Al-falah dengan makna apa dia? Kejayaan fid dunya, di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Inilah hidup Islam. Jadi saya selalu sebut pada tuan-tuan, Islam adalah agama kehidupan. Kalau begitu, habis. Kita akan sambung bulan depan. Cuma nak singgung sikit je. Nak singgung sikit je. Berkait dengan doa. Doa mana? Kita tuan-tuan ni suspend sekarang. Ngapa suspend? Ini makhluk ni. Ya Allah. Dekat luar tu nampak tak? Okey. Kabel tu kuning. Dia kuning kat luar tu. Kabel dia tak cantik dah. Kabel dia tak cantik. Kat luar tu. Maknanya eloklah jawatan kuasa cari kabel lain. Kabel dia. Cari kabel lain. Dia bukan tanah kuning. Itu dia tu sakit jaundice tu, kuning. Ini tak ni betul. Dia clear, cantik. Okey, tak apa. Saya suka beritahu. Kalau ada tanda tu tersumbat, saya beritahu. AJK dia tak ada kencing sini. Mana ajalin? Mana pengusi? Ajalin. Kan? Ajalin takkan nak masuk sini. Yang masuk saya tuan-tuan yang bukan orang tidak di sini, ada emergency. Allah, pam tu rosak. Beritahulah. Tuan Haji, pam tu rosak. Ada orang beki nanti. Tak payahlah tuan-tuan pergi beki, tak payah. AJK lah tuan-tuan buat nanti. Sama kabel dia dah kuning tu. Okey, sikit lagi. Yang ni tuan-tuan, cerita ni apa? Saya nak kait dengan cerita kita. Quran ini dia ajar kita macam mana awak nak makan. Islam ini agama kehidupan. Kan tadi lepas Jumaat cari makan. Kat mana kau nak makan? Kat mana kau nak makan? Saudara sekalian, kita makan ini Nabi pernah sebut penyakit itu datang daripada perut Maidah. Cerita buat makan sikit je. Jangan bimbang, saya nak berhenti dah. Saya letih tuan-tuan ni. Ya. Nanti yang tertinggal tu nanti Ustaz Idris, Ustaz Samuri, Ustaz Yasin. Yasin ni dia duduk kat luar, dia tak tahan sejuk rupanya. Tak kuat juga Ustaz Yasin ni sebenarnya. Inna Allah Ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyibah. Sikit je. Allah itu baik, bagus. Dan Allah tak terima malaikat bagus. Dia buat dalam bentuk yang general, umum. Apa sahaja ibadat ke makan minum nak baik. Wa inna Allah amara al-mu'minin. Allah menyuruh orang-orang yang beriman sebagaimana Allah menyuruh pada para rasul. Ni hadis Nabi ni. Lalu Nabi baca ayat ini. Ya ayyuhar rusul, wahai rasul-rasul, kulu min tayyibat wa'malu salihah. Wahai nabi-nabi, kulu min tayyibat. Kau makanlah yang at-tayyibat, yang baik-baik. Tengok situ. Nampak tak tu? Okey. Kita pula. Ya ayyuhalladzina amanu. Tadi ya ayyuhar rasul, ya ayyuhar rusul. Rasul-rasul. Ini ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, bukan rasul ni. Kulu min tayyibat. Kulu minat tayyibat. Perasan tak? Ustaz Samburi, perasan? Ustaz Yasin, mana Ustaz Yasin? Ustaz Yasin, perasan? Ni, yang ni tuan-tuan kena cermat. Maksud cermat saya ni, kadang-kadang tak tahu. Saya pun tak tahu kadang-kadang. Tak tahu. Cuba tengok. Bila pada Rasul, tayyibat juga, tapi ada alif lam.
Alif lam maknanya ma'rifah, maknanya dia ada spesifik tertentu. Yang ni dia tak ada alif lam, maknanya nakirah, genre. Baik je engkau makan, baik je engkau makan, dan baik sudah semestinya halal, mesti kan. Bila kata baik je mesti halal, maka dia tak sebut kulu min halalin, tak sebut dah. Bila kata thayyibat, baik je mesti benda halal. Bila benda halal tak masuklah kelelawar, tak masuklah ni semua ni, tak masuklah ni cacing kau makan, tak payah. Agama nak ajar begitu. Okey. Ada pun nabi, rasul, dia makan yang baik juga tapi special. Contoh, tuan-tuan mudah faham. Boleh tak makan dak? Boleh. Nabi makan tak? Tak. Okey, nampak? Boleh tak makan perut? Perut? Boleh. Boleh tak kita makan kita panggil pedal? Ginilah bahasa mudah. Nabi sendiri tak makan di mana najis melaluinya, tapi dia masih lagi baik, halal, masih lagi halal. Dan dia baik, maknanya kalau sebut baik tu confirm halal. Tapi pada kita boleh makan lah, tapi Nabi dia tak makan. Nabi tak makan. Jadi kalau tuan-tuan berjalan pergi rumah orang-orang besar, alim, tok guru, maka janganlah tuan-tuan buat serupa dengan rumah kita. Tok guru tak payahlah hidang benda-benda hak makro. Awak boleh makan, tapi tok guru kita ni bukan tok guru, kita ni ustaz. Saya tak apa. Ini nak kena faham benda-benda kita kadang-kadang. Habis. Saya nak sebut pada tuan-tuan hal ini pasal apa? Islam ini bab makan dia jaga. Ada peraturan. Ni nota ni siap dengan bab makan. Ada cerita-cerita bab makan, semua ada cerita bab makan. Tapi saya nak ringkas cerita. Hari ini bila manusia tidak ikut peraturan. Pagi tadi saya di Sabak berenang 4 minit dan sekarang kena berhenti sebelum pukul 9. Tempat itu ada datuk. Saya sebut nama datuk, tuan-tuan kenal dia. Kita kata di Selangor ni, saya belajar di Selangor. Universiti saya pun di Selangor. Isteri saya pun di Selangor. Setiap kali saya nak ke Kolej Pisang Kelang Kampung Jawa, ada 2 sebelah kiri. Satu mula-mula kau sebut dulu ke kau ini stop dulu? Kau ini stop dulu. Yelah tuan-tuan tak minum, aku tahu tuan-tuan tak minum. Apa yang mula-mula tu kau sebut ke kau ini stop? Kau ini stop dulu. Haji Alim tahu dia orang sini. Kau ini stop dulu. Kau ini stop is good for you, dia kata. Lepas tu kau sebut, orang Pekan kata kawan nak kau sebutlah. Tu orang Pekan, kau sebut, dia kata. Kawan nak kau sebutlah. Okey. Dua-dua ni dah tahu dah benda tu benda yang tidak halal. Dan benda itu haram pada kita. Ngapa kita tidak selesaikan pelan-pelan? Lama dah saya sebut benda ni. Dah kita Selangor Darul Ihsan. Ihsan tu martabat yang paling tinggi. Lebih tinggi daripada Islam, iman tu. Hak tu, tinggi tu. Martabat ihsan kita kata. Selangor ni Darul Ihsan. Slow-slow lah. Jangan semua tempat kau pergi jual arak. Buat apa? Tak payahlah. Tempat tertentu je. Dah judi memang haram. Pelan-pelan dah selesaikan benda itu. Ini peraturan yang datang daripada Allah. Kita kena selesai. Buat contoh yang baik. Allah tunjuk pada kita yang berlakulah apa berlaku sehingga kini sudah 6,000 lebih. Kalau semalam lah, kejap saya tengok dia punya graf naik, laporan sebenar lah. Contoh yang kutip tepi jalan tu je. Sehingga kini 6,000 lebih sudah. Hak mati 134 ataupun dah lebih dah. Yang terbaru di petang ni saya tak tengok lagi. Cepat dia merebak ni. Di Malaysia dah tambah jadi 8 orang dah. Di Shah Alam tak tahu lagi. Last, ini doa. Sengaja nak bagi doa sikit last. Apa doa dia? 1 minit lagi, 8:58. Doa ini Nabi sebut.
Doa ini, baca ini, tuan-tuan tahu, buat amalan. Ustaz, kami di sini Ustaz, Al-Muk Ustaz. Jom kita tambah yang ni pula. Lagi lambat balik rumah Ustaz, tak apa, ikut Nabi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca tuan-tuan, baca. Nabi sebut dalam sepotong hadisnya, di hadis dia, barang siapa membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'ul alim 3 marrat, 3 kali, lam tusibu faja'ah bala, dia tak akan tiba-tiba ditimpa oleh bala, hatta yusbih, sehingga pagi. Dia baca malam ni baca lepas maghrib, saya baca dah. Buat amal, saya dah lama buat amalan, alhamdulillah. 3 kali baca, dia akan selamat, tak kena penyakit wabak apa sehingga pagi besok. Wa man qala hina yusbih 3 marrat, barang siapa membacanya pagi 3 kali, lam tusibhu faja'ah bala, dia tak akan ditimpa oleh bala tiba-tiba, hatta yumsi, sampai ke petang. Petang tu rapat masuk maghrib. Kenapa kita tak baca kalau Nabi SAW telah ajar kita? Bacalah, buat amalan, buat amalan. Hak mana doa tadi? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Adalah lagi satu, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ambil 2 ni cukuplah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, minta maaf banyak ambil masa tuan-tuan sikit malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa mendengar permohonan kita supaya kita diselamatkan oleh Allah. Dan dalam masa yang sama, tolonglah pihak berkuasa. Awak minta dengan Allah, tapi awak dah buat benda haram, macam mana? Kena selesai semua negeri, satu negara kena selesai. Jangan pandai minta pada Allah, tapi yang Allah suruh tinggal, kita tak tinggal. Tak kena kita ni. Awak merayu minta Tuhan tolong, jom semua sembahyang hajat, semua baca doa, tapi tak kena kita. Yang Allah kata tinggalkanlah benda-benda haram, tinggalkanlah benda-benda maksiat, tinggal. Jangan menjemput datangnya bala daripada Allah. Kena tinggallah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di belakang yang tu untuk fakir miskin, dan saya dalam hari Ahad ini insya-Allah akan ambil lagi 2 atau 3 projektor. Macam yang kat luar tu, tapi canggih sikit pada yang tu lah. Jadi tuan-tuan masuk saham di situ insya-Allah. Niat baik-baik. Saya cadangkan niat atas nama mak ayah yang telah meninggal. Niat untuk mereka sampai confirm.